Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memasuki tajuk adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Okey, seperti mana sebelum ni kita telah memasuki adab bersama keluarga dan ini ialah tajuk kecilnya iaitu adab berkomunikasi. Apa tu adab berkomunikasi? Okey, berkomunikasi itu maksudnya ialah cara kita berinteraksi antara kita dengan orang lain. Okey, antara kita dengan orang lain. Jadi contohnya anak murid ustaz ingin bercakap sesuatu kepada sesiapa, contoh kepada ayah, itu dikira berkomunikasi. Anak murid ustaz contoh nak bercakap dengan ibunya, itu pun dikira berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi juga ada adabnya. Okey, jadi dalam keluarga kita ada adab berkomunikasi. Contohnya kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, jadi bila kita bertemu ataupun ingin bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, jadi di situ kita kena menggunakan adab. Adab tu sangatlah penting. Baik. Jadi boleh buka muka surat 48. Okey, di sini ada menunjukkan beberapa isi penting atau beberapa poin. Okey, berkenaan ataupun contoh-contoh yang boleh anak-anak murid ustaz ambil sebagai satu untuk diteladani ataupun diaplikasikan sewaktu di rumah atau di mana-manalah. Okey, jadi kita baca sama-sama. Okey, yang ni apabila ada kan kat sini semua tengok, apabila bertutur tu bercakap lah. Apabila bertutur dengan keluarga, okey, kita tengok isi yang pertama, bertuturlah dengan lemah lembut. Maknanya kita nak cakap dengan sesiapa pun dalam keluarga kita kena bercakap dengan lemah lembut. Jadi di sini tidak disarankan untuk kita bercakap kuat-kuat, tinggikan suara. Itu tidak elok. Okey, itu dikira tiada adab. Jadi jika anak-anak murid ustaz seorang murid yang sangat beradab, kita kena bercakap ataupun bertutur dengan lemah lembut. Yang kedua, jangan mengherdik mereka. Mengherdik ni apa? Mengherdik ni macam kita menengking. Contohlah, ada seorang ni dia tak puas hati dengan mak ayah dia ataupun dia tak suka dengan mak ayah dia, lepas tu disebabkan sesuatu yang dia tak dapat, dia mengherdik ataupun dia menjerit, marah macam tu. Jadi tu dikira tidak beradab juga. Kita seeloknya bercakaplah dengan baik kepada kedua ibu bapa kita. Okey, jangan mengherdik ataupun menjerit-jerit lah, senang katanya. Soalnya poin yang ketiga, jangan meninggikan suara. Lebih kurang dengan yang kedua tadi. Okey, isi yang keempat, panggil mereka dengan panggilan yang baik. Mereka tu siapa? Mereka tu orang-orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda daripada kita. Contoh, kalau kita nak panggil ayah, kita kena panggil dengan panggilan yang baik. Nak panggil ibu, kena panggil dengan panggilan yang baik. Nak panggil adik ataupun kakak, kena panggil dengan panggilan yang baik. Okey, kita tidak boleh panggil dengan panggilan, contoh kita nak panggil mak kita panggil hoi. Tu dikira tidak beradab. Kita panggil adik kita, hoi mai sini jap, itu pun tak dikira tidak beradab. Jadi sama ada dengan orang tua ataupun orang yang lebih muda, kita pastikan apabila kita ingin panggil mereka, kita kena panggil dengan panggilan yang baik. Okey, jadi isi penting yang terakhir iaitu gunakan bahasa yang sopan. Jadi di sini ustaz pasti dan yakin anak murid ustaz apabila berada di rumah, pasti kamu semua menggunakan bahasa yang sopan, betul tak? Jadi teruskan. Okey, kita gunakan bahasa yang sopan kepada ahli keluarga kita supaya kita semua dikasihi ataupun disayangi di dalam ahli keluarga kita. Okey, Jadi untuk jadi orang-orang yang beradab,
untuk menjadi seorang pelajar atau murid yang beradab di rumah ataupun di mana-mana, anak murid ustaz pastikan lakukan kelima-lima perkara ini. Okey, ataupun kalau ada lagi perkara-perkara yang baik, lakukan. Tidak ada masalah kerana adab ini, apabila kita beradab, maka orang-orang di sekeliling kita akan menyayangi kita sekiranya kita beradab. Tidak ada rugi kalau kita melakukan adab yang baik. Okey. Seterusnya, anak murid ustaz boleh tengok dekat muka surat yang ke-49 ini. Di sana anak murid ustaz akan mendapati contoh-contoh adab yang baik. Okey. Ataupun beradab dengan sesiapa sahaja yang kita jumpa. Okey, boleh tengok dekat bawah tu, dia kata lakukan situasi yang berikut. Contoh yang pertama, seorang anak meminta duit daripada ayahnya untuk membeli buku sekolah. Okey, situasi dia, seorang anak dia nak meminta ayah dia duit untuk membeli buku di sekolah. Apakah cara yang sepatutnya dilakukan? Mestilah meminta dengan sopan dan meminta dengan lemah lembut. Okey, kita tidak boleh dengan menangis-nangis, tak elok. Okey, kalau kita nak minta sesuatu kepada sesiapa pun, mestilah minta dengan baik ataupun dengan elok. Okey, boleh anak-anak murid ustaz boleh cuba lakukan ataupun praktikkan sewaktu di rumah. Contoh, nak beli aiskrim, minta elok-elok dengan ayah. Ya, nak beli aiskrim, insya-Allah ayah akan bagi. Okey, kita tengok pula yang kedua, yang adik ni. Adik belajar bersungguh-sungguh. Seorang abang menasihati adiknya supaya belajar bersungguh-sungguh. Jadi apabila abang menasihati adik, apa reaksi anak-anak murid ustaz akan lakukan setelah dinasihati? Kita akan jawab apa? InsyaAllah saya akan belajar betul-betul. Okey, jadi kena cakap dengan tutur kata yang baik, menunjukkan kita sebagai seorang yang beradab. Yang ketiga, tengok di sini, situasi di sini, seorang adik meminta maaf daripada kakaknya. Okey, macam mana situasi itu? Cuba anak murid ustaz lakukan. Bagaimana? Okey, nanti anak murid ustaz boleh cuba lakukan, praktikkan di rumah. Okey, yang seterusnya, seorang adik meminta abangnya supaya menemaninya ke taman permainan. Abang, temankan saya ke taman. Macam mana adab kita nak ajak abang kita pergi ke taman? Okey, jadi keempat-empat ni ustaz minta anak murid ustaz cuba lakonkan semula ataupun lakukan sewaktu di rumah maupun di mana-mana. Okey, di mana-mana sahaja. Jadi itu saja subjek adab kita hari ini. Okey, ustaz minta anak murid ustaz faham apa yang ustaz sampaikan tentang adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Pastikan faham kelima-lima poin ataupun isi penting yang ustaz bacakan tadi. Okey, semoga bermanfaat ilmu yang ustaz sampaikan. Jadi itu saja anak murid ustaz. Jika kurang faham ataupun kurang dapat apa yang disampaikan, boleh ulang semula video yang ustaz buat ni. Okey, insya-Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.